Kenapa orang Islam rosak? Yahudi lah ni. Kenapa? Yahudi buka company, Yahudi buka TV. Yang kau pergi beli TV tu kenapa? Dia tak salah. Yang salah Yahudi. Macam tu juga pada dunia ni kita fikir lah, kenapa tak berzikir? Syaitan lah ni melalaikan kita. Padahal syaitan tu cuma tolong sedikit sahaja. Saya tak ingat, saya ada baca baru ni karangan tazkirah lah dalam internet. Dia kata syaitan hari ni sedang berehat kerana dia tidak perlu menghasut manusia, manusia tu hasut manusia sendiri. Syaitan relax. Tak tahulah dia tahu mana. Tapi dia kata, nak bagi tahu bahawa kita ni selalu menyalahkan pihak lain dalam kelemahan-kelemahan kita. Padahal yang nak dihitung tu bukan pihak lain, tapi diri kita sendiri atas apa yang kita lakukan. Pelajar-pelajar pun macam tu juga. Saya mengajar sekolah Ibn Khaldun ni. Kenapa lambat? Pergi teman kawan. Dia salahkan kawan dia sebab dia teman kawan dia. Bukan dia yang lambat, kawan dia lambat, dia teman, jadi dia terlambat jugalah. Jadi kita melihat kanak-kanak dengan alasan kanak-kanak. Kita pun ada alasan kita juga sebenarnya. Kita pun ada alasan kita. Dan kalau orang atas boleh kita tengok, alasan. Jadi pastikan alasan yang kita nak keluarkan itu Allah terima ke tidak. Jadi seterusnya ayat memberitahu kepada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Zarrah ini dikupas panjang oleh Syekh Qutb. Syekh Qutb kata dulu ulama menyifatkan bahawa zarrah ini adalah semut, adapun anai-anai, adapun habuk yang dapat dilihat di bawah matahari. Maknanya kalau kita ketuk ataupun ngeribah, susah nak jumpa bahasa baku ni apa dia ni. Kita kibas, kibas kain tu di bawah cahaya, kita nampak ada benda macam berkelip-kelip tu turun. Itu ulama dulu sifatkan itulah zarrah, habuk tu, habuk yang tak dapat dilihat melainkan di bawah cahaya. Tapi Syekh Qutb kata pada hari ini kita lebih memahami apa makna zarrah, iaitu atom, yang mana tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat atom. Kau tengok bawah mikroskop, nampak ke atom? Yang tak pernah tengok dia kata nampak kot. Tak nampak. Atom ini tidak pernah dilihat, melainkan ditakwilkan secara teori sahaja. Dia punya saiz. Ada ukuran dia, tetapi ukuran itu hanya teori. Tak pernah siapa-siapa pun boleh melihat atom. Jadi seberat ini pun amalan dikira oleh Allah. Reverse balik, apa kita buat hari ini? Apa benda yang kita rasa dosa kecil yang kita buat? Istighfar, mohonlah keampunan daripada Allah. Jangan kita berselindung di bawah kepiah kita, kepiah tudung kita, kerana tudung ini boleh tutup diri kita, kepiah ini boleh tutup diri kita, tetapi tidak boleh menutup zarah-zarah yang telah kita lakukan.
Pakaian kita ini boleh melindungi diri kita daripada orang nampak. Kita tak pakai baju pelik-pelik, kita pakai baju ikut syarak, tetapi ia tidak boleh menutup dosa-dosa kita daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan nak suruh tak pakai tudung lah, tak pakai kepiah lah. Pakai kepiah pun Allah tahu. Bukan, itu cerita lain. Cerita syarak, buka tu satu dosa pula. Tapi kalau buka kepiah tak apa. Tadi kata, Ustaz kata wajib pakai kepiah. Tak. Tudung wajib. Tapi kalau ikut apa, Ustaz Azhar, tak pakai tudung pun tak apa. Pakai beldi, pakai tudung sah. Yang penting tutup aurat. Jadi fahamlah. Maksudnya tutup aurat tutup, tetapi kita tidak boleh menutup kesilapan kita dengan Allah dengan benda-benda begini. Dan kita boleh menutup kesilapan kita dengan Allah dengan amal soleh kita. Kita boleh menutup kesilapan kita dengan Allah dengan keinsafan kita. Kita boleh menutup kesalahan kita dengan Allah dengan istighfar kita. Jadi inilah intipati surah ini, perkataan zarrah itu. Dan Allah memilih perkataan yang boleh difahami oleh setiap zaman dengan kefahaman. Itulah yang paling kecil. Jadi kita zaman kita ni, atom adalah paling kecil, dan terjemahan dia dalam bahasa Arab adalah zarrah. Kemudian kalau zaman selepas kita ni mungkin ada pun sekarang dah ada dah. Lebih kecil daripada atom itu, itulah zarrah. Maknanya manusia akan lebih mengetahui perkataan zarrah itu bila berkembangnya zaman. Tetapi pentingnya bahawa benda itu akan dilihat oleh kita sendiri sebelum Allah tuntunkan kepada semua orang. Dan pada hari itu sekiranya kebaikan itu yang kita lakukan, kecil kebaikan itu yang kita lakukan, kita menyesal. Kenapa kita banyak buat benda ni macam ni? Senang saja buat benda-benda macam ni. Kita jangan rasakan subhanallah itu sebesar zarrah. Sebab Allah dan Rasulullah kata apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim itu dua kalimah yang ringan pada lidah tetapi berat pada timbangan Allah, dan sangat-sangat disukai oleh Allah. Dan riwayat yang lain menceritakan bahawa subhanallah itu sebesar gunung pada syurga Allah, dalam syurga Allah. Apatah lagi senyum, menolong saudara kita yang kesusahan, maka itu jauh lebih besar. Melapangkan hati orang yang gelisah. Kadang-kadang tak buat apa pun, cerita joke je, buat joke. Tapi kita buat joke tu bukan sebab kita nak buat joke, sebab kita rasa dia perlukan. Tengok muka moncong je, murung je. Kalau bahasa Arab ni macam kedai tak dapat makan. Jadi kita pergi bercerita dengan dia, pergi bergurau dengan dia. Bukan sebab kita nak bergurau, tapi sebab dia memerlukan. Kita ni banyak kita cerita tu sebab kita yang seronok. Kita menghiburkan hati kita dengan bergurau dengan orang, kutuk orang kau-kau. Lepas kita seronok, orang tu sedih. Itu bergurau juga, tapi dapat dosa. Tapi bergurau yang boleh menghiburkan orang lain ini, bergurau juga, tapi dapat pahala. Dan ia adalah satu benda yang besar di syurga pula. Idkhalis surur fi sadri akhik, memasukkan kebahagiaan di dalam jiwa saudara kamu. Kita yang berlaku di Malaysia ini sebaliknya. Tengok orang seronok, macam mana nak buat bagi dia ni hilang seronok?